Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Salam perpaduan. Kita berada pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa malam ini. Antara perkara yang hangat, tuan-tuan, ialah bila mana orang yang rapat dengan Tan Sri Mahyudin Yassin, iaitu seorang Tokey Perabot daripada syarikat SHH, salah seorang daripada bekas pengarah, dia dah tukar semua nama anak dia semua. Tokey Perabot daripada Pagoh, hari ini telah pun didakwa dengan 9 charges, tuan-tuan, 9 pertuduhan di mahkamah kerana meminta wang suapan sebanyak RM3.9 juta dan 7.4 juta, yang juga merupakan 10% daripada harga kontrak yang membabitkan 2 program Jana Wibawa yang bernilai 39.7 juta ringgit dan RM74 juta daripada untuk projek yang lagi satu, satu 39.7, satu lagi 74 juta. Yang peliknya, tuan-tuan, Jana Wibawa ni saudara ialah untuk membantu kontraktor Bumi Putra. Ini apa yang diperkatakan oleh Tan Sri Mahyudin Yassin. Tetapi apa kena-mengena manusia bernama Datuk Teo Wee Cheng ini, kroni Muhyiddin ini, dia collect duit daripada syarikat-syarikat yang menerima Jana Wibawa. Itu sebabnya sehingga ke hari ini, tuan-tuan, saya nak beritahu, bijak tak bijak Muhyiddin Yassin ini, dia pandai, dia tak collect sendiri duit tersebut. Dia collect menggunakan orang tengah, dan orang tengah dia sesedara untuk projek Jana Wibawa ni ialah Datuk Teo Wee Cheng. Siapa Datuk Teo Wee Cheng ni, tuan-tuan? Tuan-tuan masih ingat tak kes UKSB? Datuk Zahid difitnah, kononnya menerima duit daripada UKSB. Dan bila ditanya, bila peguam Datuk Zahid, iaitu Datuk Zaidi, bertanya dengan pegawai SPRM, dia bertanya dengan David Tan, salah seorang saksi pihak pendakwaan, siapa lagi yang telah menerima duit sumbangan dana politik daripada syarikat UKSB Sdn Bhd, Ultra Kirana Sdn Bhd. Dan David Tan mengatakan Muhyiddin adalah salah seorang daripada yang menerima sebanyak 1.3 juta, dan duit itu diberikan melalui proksi dia, iaitu Datuk Teo Wee Cheng. Datuk Teo Wee Cheng inilah, tuan-tuan, yang hari ini yang disebut dalam kes UKSB menerima 1.3 juta bagi pihak Tan Sri Mahyudin Yassin. Sama juga macam apa dipanggil, Mahathir Mohamad, dia tak collect sendiri, dia gunakan suami kepada anak saudara dia, Puan Sri Yasmin, suami dia Tan Sri Rahmat. Dia yang pergi collect 2.6 juta dalam kes UKSB, tuan-tuan. Jadi hari ini 9 pertuduhan ke atas kroni Tan Sri Mahyudin Yassin, tuan-tuan. Okey, benda ni, saudara, makin lama akan menjadi semakin hangat, dan di antara mereka-mereka yang didakwa sehingga hari ini, semuanya mempunyai kaitan yang rapat dan kolek duit bagi pihak Muhyiddin Yassin. Cuma tidak ada satu pun sehingga hari ini, bak kata orang tu, duit itu masuk ke dalam akaun yang ada kaitan dengan Tan Sri Mahyudin Yassin. Ini bijaknya, tuan-tuan. Cuma kita tak tahu
sepandai-pandai tupai melompat, adakah akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin akan jatuh ke tanah ataupun tidak? Kalau ikut maklumat risikan saya, memang banyak yang mereka ni collect tuan-tuan daripada kontraktor-kontraktor, termasuklah ada juga yang masih belum disiasat, termasuklah settlement dengan apa dipanggil mereka-mereka yang terlibat dengan skandal 1MDB, di mana settlement itu dengan harga yang lebih murah dan dikabarkan ini semua sekali ialah berita sebab kata orang tu apa, kabar angin. Dengar boleh, percaya jangan. Ada yang dikabarkan bahawa settlement itu sepatutnya berbelas bilion, tetapi akhirnya tinggal 2.8 bilion. Ke mana duit disalurkan? Ini menjadi tanda tanya tuan-tuan. Kenapa mereka bersetuju dengan settlement yang kurang? Ini juga sedang dalam proses siasatan. Saya yakin saudara, hari ini akan ada lebih ramai yang akan dihadapkan ke muka pengadilan. Cuma dia mengambil masa sehingga bapa penyamun sebenar didakwa di mahkamah. Jadi siapa yang menanti-nanti bila lagi Tan Sri Muhyiddin nak kena apa semua sekali, saya nak beritahu tuan-tuan, tidak semudah, kerana seorang perompak yang berjaya, yang berpengalaman, dia tahu macam mana nak mengelakkan daripada kedapatan. Saya tak cakap Tan Sri Muhyiddin ni perompak yang berjaya, tapi tuan-tuan boleh fikir sendirilah. Macam mana Mahathir dengan lakonan dia kata, saya tak ada duit. Semua orang percaya, saya tak ada duit, saya semua miskin, anak-anak saya semua miskin, cuma bilioner saja. Tuan-tuan, itu pun ada orang percaya juga. Tak apalah, biarkan dia. Okey, jadi malam ni saya yakin saudara ramai di antara kita yang tak sabar-sabar nak bertanya soalan. Kita akan benarkan kawan-kawan di studio untuk bertanya soalan dulu, dan kemudian kita akan buka untuk rakan-rakan TikTok saya, untuk mereka ini bertanya soalan kepada saya. Saya rasa kita punya YouTube ni ada problem ni, lambat naik ni. Ada gangguan lagi ni, tak habis-habis. Kita dah merintah pun ada gangguan. Okey, kalau ada sebarang soalan, boleh ajukan soalan di talian 0113595444, 0113595444. Boleh WhatsApp, silakan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Soalan pertama masih lagi berkaitan dengan kes Jana Wibawa Datuk. Ucapan Datuk Azalina di Parlimen hari ini menyatakan terdapat 56 projek dah dapat SST berjumlah lebih kurang 6.3 bilion dalam siasatan, dan ianya membabitkan rundingan terus dan penyalahgunaan kuasa terkait juga dengan ahli keluarga pemimpin utama. Mohon ulang. Dia banyak orang yang terlibat. Sebenarnya Azmin Ali pun ada 2, bekas Perdana Menteri seorang lagi tu pun ada juga. Tetapi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, untuk sampai ke tahap mereka ini dibawa ke muka pengadilan bukan satu perkara yang mudah. Sebab mereka ni, bak kata orang tu, cerdik. Dia tahu macam mana nak mengelakkan diri daripada benda tu masuk ke dalam akaun-akaun yang ada kaitan dengan dia. Biasa dia gunakan orang lain punya akaun masuk, contohnya macam sahabat kita ni, Wan Saiful Wanjat, salah satu daripada mangsa. Itu sebablah kita tengok bukan main lagi Muhyiddin datang beria mempertahankan Wan Saiful Wanjat, sebab sebenarnya dia terpaksa, dia collect on behalf of someone, masuk dalam akaun syarikat yang ada kaitan dengan dia. Tetapi yang kena dia, the main culprit ni yang kita tengah tunggu bila nak kena.
Sebab yalah, mungkin dia ada pengalaman, mungkin dia tahu macam mana nak mengelakkan daripada ditangkap dan sebagainya. Namun akhirnya sudah pasti kalau Allah Ta'ala nak supaya mereka ni melakukan kesilapan, mereka akan lakukan kesilapan. Dan pada ketika itulah mereka akan kantoi. Buat masa ni, saya boleh katakan it's not easy to nail them. It's not easy. Okay? Sin Datuk dah sebut pasal Wan Saiful Wan Jan. So hari ini dia buat kenyataan di Parlimen, meletak jawatan sebagai Ketua Perniagaan Bersatu di atas dasar prinsip dan tidak mahu tergolong sebagai kluster mahkamah. Dan ianya disokong oleh Presiden Bersatu, mengatakan adalah tindakan bermaruah. Dan Wan Saiful juga bagi tahu dia akan ambil tindakan sekiranya mana-mana individu mengaitkan dirinya dengan kluster mahkamah. Mohon komentar tu. Dia meletak jawatan. Saya rasa semalam saya dah beritahu dah. Kan? Tiba-tiba ada orang keluar daripada gua, dah berehat. Tiba-tiba dia mempertahankan pula Wan Saiful Wan Jan, kan? Saya dah cakap dah, kan? Dia dah nampak bahawa jawatan Wan Saiful itu mungkin akan kosong tak lama lagi. Dan sudah pasti dia pun sedang menenang untuk jawatan itu dia pegang. Itu sebab walaupun dah nak mati, dah masuk gua, kan, tiba-tiba hidup balik, kan? Kebetulan tadi saya pergi Parlimen terjumpa dengan Wan Saiful Wan Jan. Dia pun kata ada kemungkinan Azmin Ali akan ambil alih tempat dia. Kita ucap tahniah lah kepada Wan Saiful, kan? Cuma saya nak tanya lah, kalau tak silap saya, Wan Saiful juga adalah merupakan ahli majlis kerja tertinggi, so adakah dia meletakkan jawatan ketua perangan saja atau sekali dengan ahli majlis kerja tertinggi? Mungkin saya silap, tapi cubalah cek, cubalah cek. Tetapi saya nak beritahu, meletakkan jawatan sebagai ketua perangan tidak melepaskan dia sebagai kluster mahkamah. Perkataan kluster mahkamah ni dia orang yang buat, kan? Apa definisi kluster mahkamah? Kluster mahkamah ni, yang didefinisikan kluster mahkamah ni ialah orang yang dihadapkan ke mahkamah. Jadi macam mana dia nak ambil tindakan pada orang yang kata dia adalah kluster mahkamah? Sebab memang dia dihadapkan ke mahkamah. Kan dulu Datuk Najib dituduh kluster mahkamah. Sebab apa? Sebab dia dihadapkan ke mahkamah. Datuk Zahid dituduh kluster mahkamah. Sebab apa? Dia dihadapkan ke mahkamah. Aku pun kluster mahkamah. Aku dihadapkan ke mahkamah. Tapi masalah dia, aku tak ada orang nampak duit dalam akaun aku. Aku tak terima rasuah. Aku jadi kluster mahkamah bila aku report orang lain terima rasuah. Aku report Amhari terima rasuah 25,000 sebulan daripada Ops Solution Sdn Bhd. Dia kaki tangan awam, terima gaji daripada syarikat swasta. Aku report dia terima 3.7 juta ringgit dalam akaunnya DBSI Switzerland. Aku report Amhari terima 200,000 US dollar untuk beli rumah. Aku kena dakwa kerana menghina mahkamah. Jadilah kluster mahkamah. Betul tak? I am proud to be kluster mahkamah because I never take anything. Tapi kerana kita report orang makan rasuah, kita kena jadi kluster mahkamah. Sama juga, aku juga bangga aku jadi kluster mahkamah. Bukan kerana aku pergi buat jenayah, tapi kerana aku merayu bagi pihak keluarga ACP Syariman supaya ACP Syariman punya keluarga diberikan pampasan sama seperti keluarga orang yang meninggal dunia akibat daripada ambil vaksin. Walaupun
SCP Syariman didapati meninggal dunia kerana dia kena serangan jantung. Kita merayu bagi pihak keluarga seorang Kekitangan Awam, Ketua SB Pahang, kita kena dakwa. I'm proud of myself. Because kita bukan kena dakwa kerana kita makan rasuah. Kita kena dakwa bukan kerana ada duit 9.9 juta dalam akaun saya. Betul tak? So apa nak malu jadi kluster mahkamah? Sebab dia orang kata dia orang pendakwaan terpilih. Betul tak? Selama hari ni kita pun pendakwaan terpilih. Buktinya simple. Ni token ni tadi nama apa? Datuk Teo Wee Cheng tu. Teo Wee Cheng. Dia collect bagi pihak Muhyiddin 1.3 juta. Bila dia collect 1.3 juta, itu dianggap sedekah. Bila Datuk Zahid terima, dia claim 13 juta, tapi sebenarnya 100,000 je. Pernah dapat donation daripada syarikat UKSB. Dianggap sebagai rasuah. Jadi mana datang logiknya? Sekarang dia orang dah kata dah, untuk syarikat-syarikat menghulurkan sumbangan tak salah. Pandai pula tak salah. Dana politik tak salah. Memang betul selama hari ini dana politik tak salah. Tapi siapa yang mula menerima dana politik itu salah? Dia orang lah, Mahathir dengan Muhyiddin. Tapi bila nama dia orang juga ada dalam senarai menerima daripada syarikat yang sama. Daripada syarikat yang sama yang bagi pada Datuk Zahid. Tiba-tiba lain pula. Adil tak benda ni? Tak adil. Jadi bersiap sedialah. Okey, itu baru sikit. Banyak lagi ni yang nak terbongkar ni. Ramai lagi yang nak terbongkar. Apa pun saya ucap tahniahlah kepada sahabat-sahabat dalam PAS. Nampak gaya mereka pun dah menjauhkan diri daripada kluster mahkamah bersatu ni. Sampaikan geng-geng bersatu pun macam merungut. Tiba-tiba bila dia orang kena, tak ada pula geng-geng PAS ni datang membela ataupun memberikan sokongan kan. Okey? So Datuk, sejak peletakan jawatan Ketua Perintah Bersatu oleh Wan Saiful Wanjan ni, pemimpin bersatu selain daripada Tan Sri Muhyiddin, hanya Azmin Ali yang bagi statement untuk membela pemimpin bersatu. Dan pada hari ini pula muncul pula Serikandi Muda PPBM Nurul Fazilah. Dia bagi tahu supaya kerajaan ni jangan jadikan SPM sebagai perkakas. Dia patut sebut yang betul. Ni kerajaan baru ni sepatutnya jangan mencontohi perbuatan mereka. Walaupun itu cakap dengan dia, hanya kami mempunyai trademark menyalahgunakan kuasa. Jangan ambil penyalahgunaan kuasa yang sudah sebati dengan jiwa kami. Patut dia jawab macam tu. Walaupun pada hari ni PM Datuk Seri Anwar tadi bagi tahu siapa-siapa walaupun daripada PKR kalau terlibat dakwa saja. Betul. Datuk Seri Anwar dah beritahu awal lah. Tak kira parti mana. Siapa yang terlibat dengan rasuah, kalau dia menteri kerajaan perpaduan ni, bila masa akan digugurkan. Dan dia tidak akan menghalang pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah untuk menyiasat mana-mana menteri-menteri di bawah kabinet dia. So, yang menyebabkan orang semua menumpukan perhatian mata kepada Perikatan Nasional ni pasal siapa? Bukan pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada Datuk Seri Anwar Ibrahim hantar reporter pergi geledah rumah Wan Saiful Wanjan? Ada? Tak ada. Ada Datuk Seri Anwar Ibrahim arahkan supaya reporter ikut SPRM pergi geledah rumah siapa nama tu? Din Pagu. Ada? Tak ada.
Ada peraturan. Saya nak beritahu kalau nak ikutkan saya lagi hati sakit. Sebab bila dia tangkap Datuk Zahid, dia sumbat Datuk Zahid satu malam di lokap SPRM basement. Dia tangkap Datuk Najib, dia sumbat Datuk Najib di basement satu malam. Cuba tanya dengan, saya malah nak buka cerita, tapi daripada orang tak tahu, sekarang orang dah tahu. Saya nak tanya, di mana si Din Tompok ni bagi keterangan pada SPRM? Di mana? Di pejabat SPRM? Tidak. Dia bagi keterangan di St. Regis Hotel. Boleh. Dia boleh bagi keterangan di St. Regis Hotel. Belum kita query pasal SOP. Macam mana pula Muhyiddin ni boleh ada special treatment bagi keterangan di St. Regis Hotel? Bila time orang kita kena, disumbatnya dulu dalam SOP. Kita nak tanya Wan Saiful, hari dia kena dakwa tu, dia kena dakwa tu, hari dia kena dakwa tu, dia datang daripada lokap SPRM ke dia datang daripada rumah dia? Tanya. Datuk Najib, Datuk Zahid datang ke mahkamah daripada lokap SPRM, diiringi oleh pegawai SPRM. Adil? Double standard. Kita tak adalah bangkitkan benda ni, tapi dah korang cakap, kadang-kadang aku pun meletup jugalah. Banyak benda sebenarnya kita tak cakap, kan? Tapi kalau boleh berlaku adil lah, kan? Berlaku adil kita nak. Dan kalau engkau dah menikmati keistimewaan, janganlah kau melampau-lampau nak mempertikaikan, kan? Dan engkau sendiri buat kerja bodoh, merasuah orang secara besar-besaran, secara terbuka, bagi orang duit dekat surau-surau, siap ada majlis angkat sumpah, wallahi saya undi PAS, bagi duit dekat pejabat daerah, bagi duit dekat pejabat adun, kan? Engkau sendiri menyebabkan orang ambil video, lepas tu kau janji nak bagi 350, kau bagi 100, kan? Ada tempat bagi 150 je. Bila jadi isu, orang viralkan video tu, takkan SPRM nak diam. Mestilah SPRM pergi siasat, kan? Jadi siapa punca mereka ni diheret ke muka pengadilan? Bukan Anwar. Anwar tak pernah hantar. Macam mana dulu Datuk Najib kena wartawan tercongok depan apa ni pavilion, berkotak-kotak dibawa turun. Lepas tu Datuk Najib sampai terpaksa tidur kat sofa. Rumah dia kena geledah, siling rumah mak dia kena pecah. Ni bekas Perdana Menteri Ministeri. Setakat ni rumah Muhyiddin kat Janda Baik pun silap tak sampai lagi pihak polis dengan SPRM, itu keistimewaan yang dia dapat. Ada dia orang kacau Hamzah Zainuddin? Tak ada. Ada dia orang kacau Ismail Sabri? Tak ada. Ada dia orang kacau Peja? Tak ada. Ada dia orang kacau Azmin Ali? Tak ada. Azmin siap boleh berkata-kata. Kalaulah Datuk Seri Anwar ni jenis balas dendam dengan mulut Hamzah dalam Dewan Parlimen hari tu, besok dah kena dah. Betul, kan? Sebaiklah orang tua ni pemaaf. Betul tak? Okey. Okey tu, berkenaan dengan isu jana wibawa tu, macam Datuk Najib itu dengan Datuk Zahid, dia didakwa tetapi tak mengheret parti tu. Wan Saiful Wan Jali dia mengheret semua parti dia untuk
apa backup dia. Kenapa dia bawa semua ahli parti? Bukan soal dia mengheret parti. Yalah, dia pergi mahkamah, takkan dia pergi seorang-seorang. Orang iring dia. Tu kita tak boleh kata dia heret parti. Kan? Datuk Najib dia kata dia tak nak parti terlibat. Biar dia hadap kes tu seorang-seorang. Tapi kita pergi juga beri sokongan pada dia. So biasalah kalau orang dihadapkan ke mahkamah ni, kalau dia orang supporter nak datang, tak salah. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, Wan Saiful ni letak nyawa dia untuk murid. Cuba kalau orang Saiful buka mulut dia kata, saya cuma ambil bagi pihak banding, mampus. Risau juga kan? Betul tak? Kenalah Muhyiddin datang bagi sokongan. Kalau tak sokong, Ya tu. Jangan main-main. Tadi Datuk ada menyatakan ahli parlimen PAS menjauhkan diri, dan kita tengok dekat mahkamah pun hanya kelibatan. Saya tak cakap, tapi orang dah mula bising dekat media sosial. Kita tengok dekat mahkamah yang datang memberi sokongan hanya Taqiyuddin sajalah yang saya terlibat lah. Tapi hari ini statement daripada Ketua Dewan Ulama PAS Nik Zawawi, bagi tahu PAS akan bantu bagi dana dekat PPBM untuk menghadapi PRN akan datang atas semangat serta kawan. Allah, saya dah cakap daripada awal lagi, duit-duit PPBM yang dibekukan tu celah gigi saja. Duit dia orang melambar, semua di luar sistem. Takkan dia orang nak masuk bilion-bilion dalam sistem? Bodoh lah dia orang ni. Dia anak stupid. Kan? Persoalan dia kenalah nampak konon-konon PAS ni akan membantu bersatu. Jadi orang tak query, macam mana dia orang ni duit dah kena beku, pilihan raya negeri masih banyak duit. Betul tak? Dari mana duit dia orang ni? Nanti orang akan cakap, maknanya yang masuk akaun kena beku tu sikit je. Betul lah Lokman cakap. Betul tak? Jadi ni Zawawi kenalah cover line. Dia kata tak apa, PAS akan bantu. Padahal silat-silat bulan akaun PAS pun bakal dibekukan. Tapi akaun PAS pun 100 juta je, bukannya banyak pun. 100 juta. Akaun satu pun berapa je yang kena beku? Yang duit bilion-bilion ni mana ada dalam sistem? Cuba tengok kalau kes yang ini contohnya, projek ni yang dia terima 3.9 juta campur dengan 7.4 juta. 7.4 juta ni 10% daripada nilai projek 74 juta. Kau bayangkan berapa banyak tu? Jana Wibawa ni je ada berapa? 6.3 bilion. 6.3 bilion. 6.3 bilion. Itu baru Jana Wibawa. Satu. Situ pun kalau 10% dia orang boleh collect 630 juta. 630 juta. Very small amount. For them lah. Sebab dia sakau besar. Belum campur lagi daripada 600 bilion tu, 92.5 bilion tu ialah perbelanjaan daripada dana kerajaan. Tetapi tak berarti itu saja berlaku penyelewengan. Yang lagi baki 510 bilion itu pun ada kemungkinan digunakan duit keadaan duit SP, gunakan duit sana, gunakan duit sini, pun boleh ada penyelewengan. Settlement 1MDB pun mungkin ada penyelewengan. Bagi peluang SPRM siasat. Apa pun kita kena bagi sokongan pada SPRM yang sedang menyiasat pihak-pihak yang bakal menjadi kluster mahkamah. Okey? Betul. Datuk sebut SPRM tu So hari ni pusat C4 Datuk, yang mana pusat pemberantasan rasuah dan terorisme, dia timbulkan balik isu pembelian ventilator tu. Ya, pembelian ventilator ni lebih kurang dalam 90 lebih ventilator Kalau ikut daripada laporan Datuk, 500 unit yang hanya hantar adalah 136, 28
28 saja boleh digunakan tu kalau ikut laporan daripada audit negara tu. Kenapa beza pula laporan dia? Yang aku baca 90 lebih. Oh, ini ada tengok Jumlah dia 13 juta kan? Jumlah dia kalau yang 13.07 juta tu. So tak apalah, biarlah nanti pihak SPRM masuk siasat juga benda ni. Sebab kelang kabut dia orang ni, beli tu beli ni, beli tu beli ni, tapi tak boleh pakai, buat apa? Jadi kita tak boleh biarkan keterisan dana negara ni berlaku dengan sebegini rupa, buruk sangat. So biar semuanya disiasat oleh pihak SPRM. Dan saya harap jangan ada pihak yang melindungi orang-orang tertentu yang dekat dengan dia. Sebenarnya kita tahu semua apa yang berlaku tu kan. Cuma kita nak bising lah. Kita masih lagi mempercayai bahawa mereka ini akan dihadapkan dan akan disiasat. Jadi jangan ada cubaan untuk cover sesiapa. Sebab kalau misalnya kita tak puas hati, orang tertentu kita rasa dilindungi, mendapat perlindungan khas pihak tertentu, hanya orang yang faham, dia akan faham apa maksud aku. Kalau didapati pihak tertentu melindungi orang tertentu, dan orang yang sepatutnya dihadapkan ke muka pengadilan terselamat. Kalau kita buka nanti, banyak orang yang akan bermasalah. Jadi lebih baiklah buat kerja tu tersusun, teratur. Itu je lah nasihat daripada Lima Brothers. Saya ambil ayat Datuk tadi dilindungi tu. So sebelum ni pun ada kes-kes yang jangan panjangkan benda tu. Mesej dia dah sampai. Kes no further action. Itu yang kita dengar orang yang Datuk cakap tadi baru keluar. Adakah kes dia akan dibuka kembali? Itu antaranya. Itu pihak lain yang sesat. Itu bukan pihak SPRM yang sesat. Macam kes video video awesome. Video awesome tu itu pihak polis siasat. Kita rasanya dah tiba masanya. Sebabnya zaman saya pergi buat laporan forensik tu, saya buat laporan forensik ke atas video yang di-upload daripada video original. Tetapi selepas saya buat laporan forensik itu, orang yang merakam video rakaman tu, perakam dan apa yang dah direkam, the original copy, telah diserahkan kepada pihak PDRM. Ada orang sudah letak di restoran Rebung dan menghubungi pihak polis supaya pergi collect benda tu. So benda tu ada dalam simpanan pihak polis, the original copy. So dah tak boleh dah nak lari dah. Selepas ini panggillah 10 orang ketua polis negara sekalipun, semua akan cakap jelas. Tak ada lagi yang kata kabur. Tak ada lagi yang akan kata kabur. Jadi kita harap mungkin pihak polis sudah bolehlah mengambil tindakan kepada mereka-mereka yang menjadi pelaku di dalam video semburit itu. Dah tiba masanya. Okey? Ada lagi? Ada tak kemungkinan hasil-hasil daripada salah guna projek Jana Wibawa ni masuk ke dalam akaun parti tu? Ada. Apa tindakan? Ada kemungkinan juga masuk dalam akaun parti, ada kemungkinan juga masuk dalam akaun Muhyiddin Charity Golf. Ada. Sekiranya berlaku masuk dalam akaun parti, apa tindakan sepatutnya? Itu ya, akaun parti kena beku. Itu setakat itu je lah. Itu kena beku dulu. Bila kena beku, maka akan ada proses undang-undang untuk merampas duit tersebut.
Kalau dia kata duit itu bukan duit rasuah salah guna kuasa, dia kena pertahankan diri lah. Dia kena menjelaskan supaya duit yang disita itu ataupun dibekukan itu boleh mereka dapat balik. Ini kita kena biarkan proses undang-undang berjalan. Tak ada orang boleh kacau. Kita ambil satu soalan daripada penonton. Okey. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, soalan. Okey. Okey, macam ni. Kebanyakan sekarang ni, kalau kita tengok pemimpin daripada PN banyak menyuarakan taklah. Sebelum ni pun diorang bila dah ada start untuk berkaitan dengan pertuduhan sebelum SPRM panggil pun diorang dah start berkokok kalau perasan. Okey. Okey, jadi adakah bagi pendapat Datuk sendirilah, adakah ini menandakan kepanasan yang diorang tengah rasakan sekarang ni berkaitan dengan diorang dah tahu salah seorang orang kuat dekat dalam parti diorang ni dah terkena dan kemungkinan besar dan bersangkut-sangkut dan akan adanya cerita drama klasik jam 7 untuk kluster yang baru. Apa pendapat Datuk? Pendapat saya senang lah. Dia orang dah merasa bahang api neraka. Precisely. Ini baru sikit je. Ini neraka di dunia pun dia belum dia neraka di dunia pun dia dah tak boleh tahan, apatah lagi neraka betul nanti. Kalau perasan diorang ni dah start menggeletik satu dengan satu. Dia dah bukan menggeletik, dia dah menggelupu. Dia sudah menggelupu. Okey bro. Saya okey bye Datuk. Alright. Assalamualaikum. Okey, Irsyad. Waalaikumsalam. Irsyad. Assalamualaikum. Okey, Wan, ada apa lagi soalan? Tak, ini soalan netizen tu berkenaan Datuk cakap tadi yang diorang kena tahan SPRM pada rumah lah apa semua kan. Kenapa SPRM tak tahan suspek tu dekat untuk soal siasat di basement SPRM? Ada tanggapan dibuat. Ada tanggapan dibuat. Cuma saya berasa pelik. Kalau misalnya macam Datuk Seri Najib dibawa pergi ke mahkamah menaiki kenderaan SPRM, kan? Kiri kanannya dia diapit oleh anggota SPRM. Tetapi saya tengok Wan Saiful kiri kanannya diapit oleh penyokong-penyokong parti dia. Maknanya dia tidak tidur lah. Betul tak? Maknanya dia memberi keterangan tanpa ditahan di SPRM. Ini menjadi satu perkara yang pelik. Adam Radlan, yes, dia tidur di SPRM. Dia pun diremand oleh pihak SPRM. Jadi kenapa special treatment untuk Wan Saiful? Dan lebih pelik bila Din Tompok ni pula bagi keterangan dekat St. Regis. Syok betul, kan? Lepas ni kalau SPRM datang nak siasat, kita suruh dia pergi Padang Golf je lah. Kalau macam tu boleh lah. Google Meet pakai Google Meet ataupun pakai apa, Zoom je lah. So tak boleh lah ada double standard. Okey. Okay, selain pada kes yang tadi tu, ada orang tanya adakah kes perwajar dan forex tu macam mana tu? Kalau ikutkan nampaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim membenarkan Pandora Papers tu disiasat. So kalau Pandora Papers tu boleh disiasat, tidak mustahil kes-kes yang lama. Tapi kita pun tak tahulah, mungkin kalau ianya tak dibangkitkan, mungkin tidak adalah usaha ke arah tu. Jadi dia bergantung juga kepada tekanan orang ramai. Bila ada tekanan terhadap sesuatu perkara, barulah ada kecenderungan untuk sesuatu kes itu disiasat semula.
Jadi macam sekarang ni yang saya rasa yang perlu disiasat, yang paling penting ialah Hakim Nazlan. Ini perlu disiasat dan perlu ada keputusan muktamad. Kenapa penjenayah ni masih lagi berkeliaran, tidak lagi didakwa? Ini menjadi persoalan. Kenapa Zeti Akhtar Aziz sampai sekarang dia, suami dia, anak dia masih bebas? Kenapa Nur Muhammad Yaakob sampai sekarang masih lagi tidak didakwa? Kenapa Jolo ni Faisal sampai sekarang masih lagi tidak ada usaha untuk membawa dia balik ke negara ni? Ini menjadi persoalan. Tak senang jadi kerajaan ni. Tak senang jadi kerajaan. Setiap apa yang kita buat, kita lambat pun orang bising. Kalau misalnya contohnya kerajaan ni beria-ria pergi tangkap, pergi sana, pergi apa semua sekali, macam zaman Mahathir dulu, orang kata balas dendam pula, buat apa pun serba salah. Nak buat macam mana? Dah kerajaan zaman semua orang jadi reporter. Ada je smartphone, semua orang boleh jadi reporter. Silap je kau parking salah, letak parking dekat kereta tempat orang cacat, orang ambil gambar, habis jadi isu. Kau buang sampah keluar daripada kereta, orang ambil gambar, jadi isu. Kau buat salah sikit, apa pun buat, apatah lagi kerajaan, bila silap sikit je, orang akan gembar-gemburkan dan jadi isu. It's not an easy task. Okey, ada lagi? Ada live atau tak? Ada, sekejap. Okey. Ya Mamu, Assalamualaikum. Andaman. Ya Mamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Datuk Rahman, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Tahniah Datuk kerana dilantik semula dalam MKT UMNO. Bukan dilantik semula, dibatalkan pemecatan. Dah dibatalkan. Ya. Okey. Saya cakap satu je, mewakili suara golongan OKU. Okey. Saya mengharapkan bantuan kepada golongan OKU dinaikkan dalam bajet kali ini. InsyaAllah. Kita yakin pihak MOF pun mungkin akan dengar apa yang Mamu nak cakap. So sekarang ni Mamu dapat berapa? 400.5. Okey, untuk allowance OKU yang bekerja ada 450. Okey, yang bekerja 450. Dinaikkan. Yang tak bekerja bawah lagi lah, lagi sikit. Jadi kita mengharapkan kerajaan menaikkan kadar tu selaras lah. Yang bekerja, yang tak bekerja disamakan. Yang bekerja dan tak bekerja disamakan. Disamakan tu diturunkan ke dinaikkan? Dinaikkan. Dinaikkan lah, maksudnya. Maknanya kalau boleh semua orang kerja ke tak kerja semua naik kepada 400.5 lah. Ataupun bagilah 500 pada semua orang. Okey, kena tambah lagi 50 tu, nak kena cari duit lebih tu. Okey. Yang kedua berkaitan dengan OKU juga. Kita minta lah kalau boleh KTM dan juga syarikat-syarikat bas ni kenakan satu tambang yang berpatutan lah pada OKU. Contoh saya nak pergi ke KL naik bas, kalau naik plus liner ataupun Mara liner dan sebagainya yang ada link dengan kerajaan, ada link dengan kerajaan, hanya RM RM16. Tetapi kalau syarikat bas lain RM25. Oh. Jadi kadar tu tak sama. So nak minta supaya ianya diselaraskan RM16 lah. Diselaraskan. Saya rasa mungkin yang ada link dengan kerajaan tu ada subsidi kot. Okeylah. Okey, kita harap apa yang dibangkitkan oleh saudara Mamu Anwar akan dipertimbangkan. Ini adalah antara keluhan-keluhan golongan OKU, orang kuat UMNO. Tapi rasanya Mamu ni orang kuat PAS ni dulu. Sekarang ni UMNO. Alhamdulillah. Dia ada satu pantun yang saya buat. Ya. Kan? Apa ni, dulu PAS, sekarang UMNO. Ya.
Itu je. Pantun serangkap lah. No. Kain batik lepas berbaju kimono. Dulu pas, sekarang UMNO. Oh, kain batik lepas berbaju kimono. Dulu pas, sekarang UMNO. Alhamdulillah. Semoga istiqamah dalam perjuangan bersama UMNO. Okey, Mamo. Assalamualaikum. Saya akan terus berjuang di bahagian Tambun, insyaAllah. Alright, cantik. Okay, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ada lagi soalan? Adakah SPRM mempunyai cukup kekuatan untuk menangani isu-isu rasuah yang semakin meningkat itu? Saya ingat insyaAllah SPRM ada kekuatan yang cukup, ada jentera yang cukup, ada kaki tangan yang cukup untuk mengatasi kebanjiran kes-kes yang akan melibatkan ramai kluster mahkamah. Dulu pun mereka pernah buat operasi besar-besaran. Cuma dulu mungkin ikan bilis je kena. Sekarang macam Datuk Sri Anwar kata, yang akan kena ialah ikan jerung. So kita nantikanlah. Sekarang baru sikit je, banyak lagi. Okey? Ya, Datuk. Last PM9 Datuk. Ya. Semalam kenyataan dia di Parlimen, pengeluaran KDPSP kepada semua yang memerlukan. Tapi pada hari ini pula dia keluarkan statement hanya secara bersasar kepada yang layak, dan itu ditentukan oleh kerajaan. Apa komen Datuk? Tak apalah, kita rasa kita tak boleh komen orang nak pencen. Kita punya nasihat kepada dia, teruskanlah pencen. Dan baik-baik nak pencen tu kan, tak payahlah nak tanding ketua bahagian ke, naik presiden ke, pencen lah betul-betul. Dia dah dapat nikmat sebagai seorang bekas ketua negara. Ada bodyguard, ada 21 kaki tangan yang bekerja untuk dia. Silat-silat hari bulan, semua fasiliti. Walaupun dia tak cukup 17 bulan, walaupun dia tak cukup 17 bulan, semua fasiliti sebagai seorang bekas Perdana Menteri dia dah dapat. Apa dia nak? Jadi ketua bahagian tu apa? Bagilah peluang anak dia nak bertanding. Anak dia tu hari patut nak bertanding naik Ketua Pemuda Malaysia. Tak jadi. Anak dia sekarang bertanding Ketua Pemuda Bahagian. Bagilah peluang anak dia pula meneruskan perjuangan dia. Okey, silakan. Datuk, last soalan Datuk. Semalam bila kita live semalam, ada soalan-soalan yang diajukan oleh netizen, tapi kita tak sempat nak baca. Tapi bila saya go through balik soalan, dia lebih kepada parti kita Datuk. Ada yang bertanya macam mana proses untuk ada certain pemuda ni masa dia belajar, dia daftar sebagai ahli UMNO di setengah cawangan. Tapi bila dia dah balik kerja tempat lain, dia tak tahu macam mana proses Datuk, sebab tak ada satu dasar yang tak ada ditulis kat mana-mana. Dia tanya dalam ruangan komen Datuk. Macam mana prosedur nak menukar daripada cawangan lain ke cawangan lain? Mr. Ching. Hai Datuk. Ya. Hai, saya ada dua soalan. Pertamanya saya ni memang Cina DAP lah. Dah berdekat namanya Sokong DAP. Pertama ni dengan Datuk live Datuk untuk berbulan ni, saya pun boleh mula terima balik UMNO dengan Barisan Nasional. Thank you. Yang pertama ialah apakah UMNO ada rancangan untuk memikat semula rakyat yang bukan Melayu seperti yang PAS buat kan, dia ada satu cawangan yang non-Muslim dan non-Malay. So UMNO, sebab jangan suruh kita orang join MCA lah. MCA memang kita orang dah tolak habis-habisan. MIC pun sama. So itu satu soalan. Dan keduanya, adakah Datuk pernah fikir untuk buat subtitle ataupun terjemahan live Datuk untuk memberi penerangan yang lebih jelas kepada yang non-Muslim lah ataupun non-Malay. Subtitle dia bukan boleh English on-kan auto boleh? Kalau kat YouTube boleh pilih English. Kat YouTube boleh? YouTube boleh. Pertama sekali tu tentang non-Malays punya membership lah. Untuk makluman, UMNO ni bukan semuanya Melayu dan bukan semuanya Islam, kan?
Ada juga yang Kristian yang menyertai UMNO, terutamanya kawan-kawan kita daripada Sabah. Ada juga Bumi Putra yang bukan Islam, dia menyertai UMNO. Namun kita tidak ada kelab penyokong India, kelab penyokong China seperti mana parti-parti lain. PAS pun ada Dewan Perhimpunan China, Dewan Masyarakat India. Yang kita tak ada, kita tidak ada. Sebab kita ada rakan-rakan kongsi dalam parti politik kita, iaitu MCA, kita ada MIC. Namun ada cadangan untuk direct membership, ada cadangan untuk direct membership VN. So benda ni macam ada sedikit tersekat, tetapi mungkin kita boleh explore. Tapi memandangkan sekarang kita dalam kerajaan perpaduan, kita ada DAP juga dalam sana, kan? So kalau you tak nak bersama dengan MCA, you boleh pergi DAP. Kalau you tak nak bersama dengan MIC, you boleh kekal dengan DAP. So saya rasa kalau UMNO pun nak buka cawangan untuk Bukan Melayu, nanti kita akan bergaduh satu sama lain. So lebih baik UMNO sekarang ni fokus bagaimana nak tarik pengundi-pengundi Melayu untuk menyokong kerajaan perpaduan. Mungkin untuk tarik sokongan masyarakat Cina, masyarakat India, mungkin kawan-kawan DAP boleh mempergiatkan usaha tu. Namun setiap pemimpin di dalam kerajaan perpaduan ini, bagi saya, they got to serve everybody, maknanya all races. Tidak semestinya hanya kita UMNO, kita kena serve orang Melayu saja. Kita kena serve multicultural races lah, kan. Tak semestinya kita UMNO kena serve orang Melayu. Dan dulu walaupun kita punya kumpulan sasar kita orang Melayu, tetapi bila kita menjadi kerajaan dulu, kita serve bukan Melayu juga, kan. Walaupun kita pembangkang pun, masa kita jadi pembangkang, saya masih lagi bagi bantuan kepada masyarakat India, bagi bantuan kepada masyarakat Cina. Di Bali kita bagi dia orang hampers, kita bagi dia orang limau masa sebelum raya Cina. Itu biasalah. Maknanya we serve all the community. Saya tak kira dia bangsa apa ataupun dia agama apa. Baik Datuk, terima kasih Datuk. Yang nombor 2 tadi, soalannya apa tadi? Nah, macam video-video pendek kan, boleh subtitle. Betul letak subtitle terjemahan. Saya sekarang ni saya ada beberapa orang volunteer yang buat kerja memendekkan video saya ni. Cuma yalah, kita belum ada tenaga profesional. Mungkin dalam masa terdekat ni video pendek, setiap satu tajuk satu video, dan kemudian dia boleh ada subtitle. InsyaAllah lah kita akan usaha ke arah itu. Okay, thank you. Tak tepat ya? Okay. Sebab YouTube-nya tak tepat. YouTube tak tepat Auto generate. Auto generate ni kadang-kadang dia punya bahasa memang lari lah. Ya, betul. Ya. Okay, terima kasih Datuk. Okay, thank you. Selamat malam. Ada? Tadi soalan pasal proses pertukaran cawangan itu. Okey. Yang ada yang masih lagi tak faham macam mana proses itu. Okey, proses dah habis. Alhamdulillah, hari ini 21 hari bulan. Proses pertukaran cawangan, pertama kena ambil borang pertukaran cawangan. Bila dah isi borang pertukaran cawangan, tolong dapatkan tanda tangan ketua cawangan yang baru. Cukup, kan? Dapat je tanda tangan ketua cawangan yang baru, boleh pergi ke Ibu Pejabat UMNO Malaysia, boleh tukar ke cawangan baru. As simple as that. Sama macam bahagian ke apa semua sama tu? Sama je.
Tukaran dia penting sekali. Ketua saya minta tolong live saya pada malam ni, minta tolong sahabat-sahabat tolong share supaya kawan-kawan yang tak mengikuti dia boleh dapat mengikuti. Dan bagi mereka yang susah nak share, takut apa-apa ke, tolong add nombor telefon saya 013-838-7038 013-838-7038. Add nombor ni di dalam grup WhatsApp keluarga ke, grup WhatsApp family ke, rumah ke, surau ke, bekas-bekas pelajar mana-mana ke, ataupun taman punya grup WhatsApp ke. InsyaAllah setiap hari saya akan bagi maklumat kepada grup WhatsApp tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.